Alpa dan mudah terpedaya dengan ganjaran yang diberikan menyebabkan ramai rakyat di negara kita telah menjadi mangsa sindiket penipuan dalam talian. Golongan wanita dan warga emas adalah yang paling ramai direkodkan. Masalah ini bukanlah satu isu yang baru, namun masih ada sesetengah individu yang tidak serik dan mudah terpedaya dengan taktik penipuan ini. Menurut National Scam Response Center (NSRC), sebanyak 52.4 juta kerugian yang telah direkodkan akibat sindiket penipuan dalam talian di Malaysia dalam tempoh hanya 3 bulan. Terbaharu, seorang guru dari Kulai berputih mata apabila lebih 250,000 wang simpanannya lesap selepas menjawab satu panggilan telefon daripada individu yang menyamar sebagai pegawai polis dan insurans. Selain itu, satu lagi kes dilaporkan di mana hasrat seorang jururawat untuk melangsungkan perkahwinan akhirnya menjadi mimpi ngeri apabila dia mendakwa telah terpedaya dengan janji manis seorang lelaki warga asing yang baru dikenalinya. Akibat cinta, dia ditipu sebanyak RM134,000. Justeru itu, penting bagi setiap individu untuk sentiasa berwaspada dalam berkongsi maklumat peribadi supaya tidak menjadi mangsa sindiket penipuan dalam talian seterusnya. Itu dia tadi laporan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita tentang bagaimana harus kita sentiasa memperingatkan diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita bagi mengelakkan diri kita daripada ditipu. Dan seperti yang Syirah katakan dari awal tadi, sesiapa kita pun mungkin kita tak boleh terlepas daripada ditipu ini. Betul. Tetapi apa yang boleh kita lakukan adalah dengan lebih berhati-hati dan juga bersedia. Ini adalah satu kajian yang dijalankan oleh Profesor Dr. Rozmi Ismail, penyelidikan psikologi manusia, yang mendedahkan sebenarnya Syirah 90% daripada populasi wanita mudah ditipu dalam kes scam berbanding lelaki. Bagaimana? Betul ataupun tidak, ini yang akan kita kongsikan sebentar lagi bersama dengan tetamu kita di studio. Betul, kita bersama dengan dua orang tetamu di studio. Di sebelah kiri saya, ASP Rahmat Fitri Abdullah selaku Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Sentul, selaku juga Duta Anti-Scam. Assalamualaikum Tuan. Sihat ya? Sihat. Dan di sebelah kanannya tersenyum dari tadi Dr. Hazli Zakaria, iaitu pakar psikiatri. Sihat ya Doktor? Sihat. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Alhamdulillah. Masih raya lagi ya? Ya, mesti banyak open house ni. Ada juga. Ada, alhamdulillah. Okey, kalau kita bercakap tentang scam ini, mungkin boleh kita mulakan dengan ASP Rahmat dahulu. Kalau kita bercakap tentang scam ini, ia juga seringkali dikaitkan dengan golongan wanita. Mungkin Tuan boleh kongsikan mengapa agaknya wanita ini mudah terjerat ataupun terpedaya dengan masalah scam ni. Tak kiralah love scam ke, scam barangan ke, ataupun apa sahaja bentuk scam. Okey, saya cakap berdasarkan kepada siasatan dan soal siasat kita ke atas mangsa yang banyak buat report, yang secara jujur saya katalah. Kenapa wanita yang selalu mudah terkena? Kerana pertama sekali adalah wanita ni sifat semula jadinya dia sentiasa berbaik sangka. Dia sentiasa fikir yang positif, yang baik je. Bagus, alhamdulillah. Tapi kena ingat, dia ada juga orang cakap buat baik pada-pada, buat jahat sekali. Tu saya nak relate kan tu. Yang kedua, saya melihat wanita dia memang ada duit banyak berbanding lelaki. Oh ya ke? Baru tahu ni. Saya pun tahu. Lelaki kan selalu dia bagi simpan duit dekat wanita kan. Itu betul juga. Golongan-golongan suami tu kan. Jadi mereka-mereka yang biasanya yang melaporkan kes-kes scam ni yang terjadi pada golongan wanita kerana mereka ini mempunyai simpanan duit yang banyak. Mereka mudah untuk berurusan. Mereka nak mencari jalan yang mudah secara online. Lelaki ni dia pelik sikit. Lelaki ni kita bukan kata lelaki tak pernah kena scam. Lelaki pun kena scam juga. Tapi lelaki ni jenis dia nak keluar duit tu dia fikir, kalau perempuan fikir 8 kali, kita fikir 18 kali. Oh, macam kedekut ke bukan? Jadi itu antara dua faktor utama yang menjadi penyebab kebiasaannya kenapa wanita selalu menjadi mangsa scam. Yang paling kita takut ni adalah sikap dan sifat dia tu sentiasa berbaik sangka dan positif. Seperti mana ada seorang sahabat kita kongsikan tadi, bagaimana mak mertua dia sentiasa fikir yang baik je. Kita ni, pada saya, nak sekolahkan orang muda dengan orang tua, lagi mudah sekolahkan orang muda. Orang tua ni dia lain. Dia ada satu sifat yang diajar dari dulu. Orang-orang kita ni bagus. Dia sentiasa berbaik sangka. Taklah dia okey. Taklah tengok gambar okey. Jadi berbalik kepada ilmu yang sepatutnya dia belajar,
di mana zaman dia tak ada handphone, zaman sekarang ada handphone. Sepatutnya sebelum dia gunakan handphone tu, dia kena belajar etika menggunakan handphone. Itu okey. Etika handphone. Okey, dan kepada doktor juga soalan yang sama mungkin saya boleh ajukan kepada doktor. Jarang-jarang kita dengar lelaki kena scam. Kalau ada pun memang banyak betul jumlahnya kena scam. Wanita ni lebih mudah terjerat. Kenapa tu? Saya setuju dengan apa Tuan Rahmat cakap. Tapi kita kena faham juga, lelaki ni ego dia tinggi. Dia kena scam tapi tak nak mengaku. Dia kena scam tak nak report. Yang datangnya wanita. Dan satu lagi, mungkin Tuan Rahmat boleh jelaskan juga. Kalau lelaki kena scam, berjuta-juta. Dan banyak yang dia punya kesannya. Dan kita tidak sedar, salah satu kesan apabila kita kena scam, bukan sekadar marah, bukan sekadar sedih, malu. Kita rasa being humiliated, kan? Dan kita rasa, aku ni teruk sangat ke, aku ni tak pandai sangat ke? Dan ada tu pula, apa salah aku? Ini hukuman ke kena aku yang buat salah apa-apa? Banyak yang membuatkan kita salahkan diri bila kita menjadi mangsa. Sedih, kan? Ada orang dia redha. Ada orang bukan rezeki aku, dia kata. Cepat sangat. Jadi dia redha itu, orang lain yang terkesan juga yang tak redha. Betul. Betul. Contohnya kan, baru ni pesakit saya, dia tengah dalam keadaan tidak stabil, dia dermakan 50,000. Jadi, wife dia nak reda macam mana? Reda, tapi kalau tak reda pula nanti dianggap tidak merestui, tidak derhaka lah pula. Kadang-kadang tanpa kita faham, culture kita juga tidak membantu untuk kita mengurangkan insiden kena scam ni. Takut buka aib kot, malu kot. Jadi, satu benda yang kita pastikan ialah bila orang itu mahu bercerita ini, tolonglah bantu untuk menyambut dan mendengar. Mendengarnya. Betul. Jangan buatkan dia orang lagi malu untuk dia orang bercerita sesuatu yang memang sudah memalukan. Ya. Saya sangat setuju dengan apa yang doktor katakan. Kadang-kadang dia tak nak kongsikan, tak nak cerita sebab dia malu. Takut nanti dia diperlekehkan ataupun takkanlah dalam keadaan macam ni pun boleh ditipu ataupun tertipu. Dan apa yang doktor katakan tadi, kalau kita cakap tentang scam ni, kebiasaannya kita berfikir tentang satu sudut saja, sudut undang-undang. Jarang kita terfikir bagaimana masalah ini juga boleh memberi kesan dan juga mengganggu gugat tentang keadaan psikologi dan juga keadaan kehidupan seseorang itu. Mungkin tuan boleh kongsikan sebagai duta anti-scam juga, saban tahun, kalau sebelum-sebelum ni 5 tahun, 10 tahun dulu, kita memang seringkali dengar tentang love scam. Bagaimana mudahnya untuk seseorang itu ditipu, akhirnya terlibat menjadi keledar dadah dan sebagainya. Namun sejak kebelakangan ini pula, mungkin atas faktor kehidupan yang juga dah pun berubah, lanskap kehidupan kita dah berubah, scam-scam ini banyak pula melibatkan media sosial, melibatkan gadget dan sebagainya. Mungkin tuan boleh kongsikan perubahan lanskap kehidupan kita ini dan juga scam ini. Okey, terima kasih. Kita harus sedar bahawa kita harus berhadapan dengan apa sahaja yang bakal dan yang kita sedang lalui. Suka tak suka memang kita kena hadap. Macam doktor cakap dengan saya tadi, nak comparekan zaman dulu handphone tak ada dengan zaman sekarang handphone ada. Kita cerita pasal anak tadi. Macam mana kan kalau nak bagi anak pegang handphone, dia kata tak boleh comparekan benda tu. Jadi saya suka untuk menyampaikan kepada semua orang di luar sana bahawa mereka harus berhadapan dan mereka harus bertanggungjawab untuk ambil tahu tentang ilmu-ilmu mengenai scam, mengenai penggunaan media sosial. Yang paling penting penggunaan handphone. Saya selalu cakap pasal handphone. Kalau dulu-dulu orang cakap handphone ni merupakan rakan kita, tidak bagi saya. Handphone ni sebenarnya adalah musuh anda semua. Dan juga musuh untuk saya juga sebab lagi banyak kena scan, lagi banyak kerja saya. Media sosial, ni best. Media sosial, tolonglah. Semua orang pengguna-pengguna media sosial, you suka tak suka, you bakal berhadapan dengan scammer-scammer ini. That's why kita kena ambil tahu macam mana etika dia. Itu tadi saya cakap, etika menggunakan handphone, etika menggunakan media sosial. Sekarang ni dating apps, banyak dating apps. Ya ke tuan? Saya tak tahu orang cerita. saya tak main dating apps ni. Saya rasa depan depan je. Tak ada. Okey. Tapi Tuan Rahmat mestilah pernah cuba kot. Nak menyiasat kan. Tolong jangan soal saya pula. Tolong ini cerita sama lain. Okey, kita cakap pasal ini benda yang orang suka, benda trending. That's why orang banyak suka tapi dia tak nak ambil tahu bagaimana etika menggunakan media sosial, dating apps dan sebagainya. That's why saya katakan di sini semua orang yang apabila ada handphone, media sosial, dia kena belajar dan ambil tahu. Macam mana nak belajar dan ambil tahu?
You suka tak suka juga, you kena follow media-media sosial kita. Kita dah banyak dah bagi tahu etika bagaimana untuk buat ini, buat itu, sebagainya. Macam saya relate kan, kita nak bawa kereta. Suka tak suka kita kena belajar, betul tak? Betul. Sama juga saya nak wajibkan kepada semua orang yang ada handphone dan juga media sosial, you suka tak suka, you kena follow media sosial PDRM, Bank Negara Malaysia dan juga SKMM. Tiga-tiga ni, agensi ni, dah banyak kita bagi hebahan tentang kalau guna handphone yang tak kenal, jangan layan. Kalau ada link masuk, you tak tahu link tu apa, jangan tekan. Ada orang cakap itu sombong. Tapi tak apa. Biar sombong. Yang penting selamat. Sebab saya mengamalkan sistem dan kaedah ini, alhamdulillah saya selamat. Tak payah peduli orang lain. Pedulikan diri kita. Berani nak scam tuan? Kita gurau je. Boleh je, ada cara dia. Nanti kita kena siasat dulu. Tambah masa lagi. Tuan Rahmat, tapi sedikit saya nak tambah sebelum kita nak pergi dengarkan pendapat orang ramai. Antara banyak jenis scam, ada macam-macam jenis scam kan dekat Malaysia ni. Sekarang ni kalau kita lihat dari segi statistiknya, scam yang mana tu yang paling popular lah sekarang ni? Yang paling banyak sekali scam beli online. Sebab apa? Sekarang trending. Duduk, tekan-tekan boleh beli. Baring atas katil, tekan-tekan boleh beli. Benda ni dari muda sampai tu dia orang suka. No duit dah habis. Habis. Tak payah cerita orang lain. Bapak saya pun setiap minggu bungkusan sampai. Saya dah cakap jangan beli online. Tengok minggu depan sampai lagi. Seronok kan? Orang-orang dulu bila ada, dulu tak ada handphone. Bila sekarang ni boleh order je, sambil baring boleh order. Itu terapi tuan. Okey, baru saya belajar gitu. Tapi kena ingat, macam tadi puan cakap, too good to be true. Kita nak beli, boleh beli. Bukan tak boleh. Etika tu. Saya cakap etika tu. Macam mana? First kali kita kena tahu harga dia adakah mengikut harga pasaran. Yang kedua, kita kena buat semakan. Semakan apa? Kita ada sediakan kemudahan semak miul. You masukkan nombor akaun dan nombor telefon yang you deal tu, ada tak rekod? Ataupun you download Who's Call. Supaya you deal dengan orang tu, si penjual itu, you boleh tahu dia scam ataupun tidak. Apa nama dia tadi? Who's Call. Aplikasi Who's Call. Banyak kemudahan yang kita boleh bagi. Ataupun you tak pasti, you semak platform dan medium yang you nak berurusan itu, adakah medium yang sebenar? Itu yang penting. Okey, baik. Etika penggunaan handphone, penggunaan media sosial dan juga ambil tahu mengenai apa yang berlaku di sekeliling kita. Itu penting, dan sebelum kita ke tips ataupun nasihat seterusnya, kita nak dengar dulu apa pendapat orang ramai mengenai perkara ini. Jom kita tengok. Nak selalu je, sebab kalau macam cakap pasal scam ni, tak kisahlah dia nak scam telefon ke, ataupun mungkin tiba-tiba jumpa dekat depan tu, tiba-tiba saja tanya nak minta duit dan sebagainya. Kita konon-konon lah macam kita tak tahu, konon-konon macam kita ni blur-blur, kita layankan saja sampai dia letak telefon. Masa tu dah kira macam kereta rosak, lepas tu pergi hantar, dia cakap rosak ni rosak tu, so bayar. Bila dah bayar tu, balik rumah, dalam seminggu tu kereta tu rosak balik. Tu pergi bengkel lain. Lepas tu bengkel tu cakap, oh, barang-barang yang kita baiki sebelum ni kat bengkel sebelum tu barang lama. So masa tu saya tak buat apa lah, just macam marah je lah. Tapi serik lah, tak pergi dah kedai tu. Saya pernah kena scam RM500, saya dah bayar deposit. Lepas tu lepas dah bayar, kita refer balik dia punya seller and then terus kena block. So lepas tu memang agak terkejut jugalah sebab kita ingat benda tu betul kan. Bila kita dah deposit, dah bayar, dah main in semua, ni tahu-tahu kena block. Tapi saya tak ada buat apa lah. Biar macam tu je. Pernah je, banyak kali dapat macam message, dapat call. Tapi bila ada orang call, hello, bunyi hello, jadi saya macam matikan terus. Kalau ada teks pun, ada orang macam nak scam, macam suruh kita masuk bisnes. Tapi Wani terus, ni tak payah layan lah ni, macam tu. Saya terlanggar seorang pakcik ni dalam mall. Tapi saya ingat saya langgar sikit je. So lepas tu saya kata kita exchange phone numbers lah. So bila saya balik, dan dia kasih phone call, dia bagi tahu damage is how much. It's dia punya amount yang dia kasih tu is terlebih dengan apa yang saya sangka, sebab dia damage tak heavy sangat. Bila saya jumpa balik, saya tengok kereta dia dah lebihkan dia punya kerosakan tu. Faham tak? Okey, baik Fiza, kalau kita dapat dengar rakan-rakan kita ramai yang nasihatkan untuk jangan layan panggilan telefon ataupun apa sahaja link yang diberikan untuk jangan layan. Dan kalau boleh, saya nak kongsikan satu perkongsian daripada rakan kita di Facebook daripada Shima Hassan.
Katanya, kawan baik saya baru kenal love scam melalui Facebook dari Korea. Saya dah nasihat dan bagi tahu dia itu scam tapi dia masih melayan juga. Pemuda Korea tu berusia 38 tahun dan kawan saya ni umur 62 tahun. Umpan dengan mengatakan hantar hadiah handbag dan kasut berjenama dan duit $30 dalam kotak. Scammer tu suruh bank in sebab parcel yang dia hantar kena declare custom fees. Saya dah nasihat semua tu bohong, mana ada orang hantar cash dalam parcel. Finally, dia bank in juga dekat akaun yang terbabit. Baik, kita dah lihat betapa rakan baik, anak-anak juga main peranan untuk berkongsi. Ini scamming, untuk kita kongsi, untuk mereka, kita beri kesedaran kepada mereka masih lagi terjerumus dengan scam ni. Apa peranan orang sekeliling dan macam mana untuk kita convincekan orang-orang yang tak percaya dengan kempen-kempen kita ni? Meyakinkan. Okey, satu, kita kena ingat ya, apabila cadangan nasihat yang kita bagi itu kita boleh apply untuk mereka yang rasional. Kita ingat, kita buat keputusan tu semuanya logik, semuanya bagus, tapi tanpa kita sedar, kebanyakan keputusan yang dibuat bergantung pada emosi kita. Fiza, shopping banyak tu, kononnya coping lah, cara nak cope lah. Tapi sebenarnya emosi kan? Emosi sebenarnya. Jadi, kalau orang itu, dia ada kekurangan ataupun dia perlukan orang yang mendengar. Dia tak pernah dapat orang yang nak membelikan sesuatu untuk dia tanpa dia kena buat apa-apa. Ini husband nak bagi hadiah pun kena masak sedap dulu. Ada kena benda yang kena ni. Ini tiba-tiba ada orang yang boleh memberi tanpa perlu apa-apa yang kena di-offerkan untuk. Lepas tu dia tambah pula kalau orang tu kesunyian. Kalau orang itu ada keperluan ataupun pandai needs yang tidak ada. Bukankah itu membuatkan dia rasa terawang-awang? Siapa cakap pun tak dengar. Tuan Rahmat bagi nasihat pun tak makan. Walaupun duta anti-scam. Doktor tahu ni. Maksudnya, logik dah tak boleh apply. Betul. Kita pula ikut logik kenapa kan ni? Mula dah. In denial pun ada juga. Ya, tambah pula. Kalau dia dah bayar, katalah bayar RM5,000. Dah dijanjikan. Dia kata daripada dia dah rugi RM5,000. Sebab tu dia orang tu minta lagi, bayarlah sikit lagi sebab immigration minta lagi. Dia bayar lagi. Tapi sebab itulah yang buatkan orang yang dah terjebak, dia takut untuk nak keluar sebab dia dah rugi. Dia nak kononnya nak minimize, nak kurangkan kerugian. Dia jadi rugi lagi banyak. Tambah pula bila dia dapat nasihat tu semuanya orang jangan buat ni macam ni, tak ada sesiapa. Orang sekeliling itu mendengar terlebih dahulu, memberi peluang dia cerita sampai habis A to Z ni, sampai C dah kena stop. Dah kena bagi nasihat. Kena bagi kenapa tak cek ni lah, tak cek ni lah. Tak pasal-pasal orang tu rasa dia dipersalahkan, dia yang kena buat salah. Kita semua jadi policeman dah jadi Tuan Rahmat tanpa diberi lesen untuk menyoal dan menyalahkan orang itu. Soal je tak apa. Jadi pentingnya orang sekeliling yang memahami bukan untuk sekadar memberi nasihat tetapi mendengar, memberikan patutlah macam ni jadi sebabnya kan Fiza, Syira, semua daripada kita ada kemungkinan kena scam. Betul. Kalau boleh saya tambah sikit, Doktor. Ini juga berbalik pada apa yang Doktor katakan pada awal tadi. Kadang-kadang sebab itulah orang tak nak kongsikan sebab dia takut aib tu. Takut dimarahi. Terutama sekali kalau ibu-ibu ataupun bapa kita ni kan, dia takut anak-anak marah. Dan pelbagai lagi faktor-faktor yang tertentu. Dan kalau kita berbalik kepada skop yang lebih kecil lah, katalah love scam yang banyak dikongsikan dan seperti apa yang Syira katakan tadi. Ada banyak faktor mungkin yang boleh mendorong kepada seseorang itu tertipu. Kadang-kadang individu tu mungkin dah tahu, mungkin tak kot ni kot, tetapi faktor-faktor kesunyian, faktor-faktor inginkan teman berbicara, faktor yang inginkan perhatian membuatkan seseorang itu mudah tertipu. Dan satu lagi yang kita tak perasan, faktor untuk nak menolong. Mereka yang scam ni, dia boleh gunakan modus operandi, dia ni mangsa yang dalam kesusahan dan terutama kaum wanita, dia punya untuk nak sedih, sifat untuk nak mengasihani itu empati terlalu terlebih.
sampai overdose pula. Nak tolong dan ditunjukkan bukti tak mungkin mereka ini perlukan, inilah masa untuk kita nak menolong sebenarnya. Ya. Jadi itu kadang-kadang lagi sukar untuk kita ni. Waktu itulah kita kena cari siapa yang orang ni akan mendengar. Kita kena matchkan siapa yang nak memberi bantuan itu dengan orang itu punya keperluan. Okey, baik. Tuan Rahmat, selain daripada kita meluahkan nak cakap ni. Tak sabar. Tuan sebenarnya tu boleh masuk je. Saya cakap berdiri. Tuan Rahmat setuju ke tak setuju dengan apa je? Okey tuan, terus masuk tuan. Kita meluahkan perasaan untuk kita dibantu. Selepas kita terpedaya, apa tindakan yang boleh kita ambil sebenarnya? Dan boleh tak kita nak dapatkan balik duit itu? Mustahil tak? Okey, kita cerita dalam konsep siasatan kita. Teknikal siasatan saya tak boleh share. Dalam secara general, siasatan ni apabila mangsa-mangsa dah kena scam. Kita cakap pasal love scam. Kebanyakan mangsa-mangsa ni dia kena sedar, dia sedar dia ditipu selepas beberapa bulan. Selepas beberapa bulan. Lama sebab satu bulan lelaki tu tak respon, mungkin dia sibuk. 2 bulan lelaki tu tak respon, aku kena cuba ni, dia masih sayang aku lagi. Dia macam tu. Biasanya kawan wanita lah. Dia pandai. Dia orang ni pandai umpan. Jual mahal sangat pun masalah. Jual murah pun sale pun masalah. Tapi trust me, cinta itu memang buta. Saya dah berjumpa dengan bermacam-macam orang. Saya polis pun, saya dah cakap depan-depan ni pun, saya kata, you dah kena scam. Kalau you layan lagi, saya terpaksa tangkap you sebab you gunakan bagi akaun you pada orang lain apa semua. Dia still tak percaya juga. Bayangkan sampai tahap tu. Jadi, tindakan yang boleh diambil oleh mangsa-mangsa ini. Yang pertama, saya selalu nasihatkan, pertama sekali tindakan dia kena follow media sosial kita, dia belajar kat situ. Kena belajar. Saya tak nak buang masa cakap-cakap, besok dia kena lagi. Jadi kita paksa dia belajar. Yang kedua, kena cepat-cepat buat report polis. Okay. Untuk nak mendapatkan duit balik, ada kesukaran dia kat situ. Sebab dah berbulan-bulan. Duit tu dah berjalan jauh dah apa semua. Dan akaun-akaun digunakan juga adalah milik kepada kedai akaun. Tadi pun ada sebut kedai akaun. Ini pun satu isu juga kedai akaun ni. That's why kita sekarang ni banyak tangkap kedai akaun. Sebab kita nak pastikan kedai akaun ni tidak ada, maka scammer takkan boleh cek makan kat tempat kita. So, mereka ini saya nasihatkan, mangsa-mangsa ini. You takut kena marah ke? You malu ke? You kena buat report polis. Penting. Ibu-ibu sangat dengar, ibu-ibu penonton. Ibu-ibu, bapa-bapa. Sama juga. Cuma banyaknya ibu-ibu. Buat report polis cerita yang sebenar. Jangan depan balai, depan pegawai penyiasat. Saya kawan je. Tapi bagi sampai RM50,000. Saya kata, saya pun girlfriend saya dulu tak pernah bagi sampai RM50,000. Baru dia buka cerita. Jadi saya kena cerita sehabis-habisnya. Dan kita kena belajar untuk mendengar segala nasihat. Adik-beradik, kawan-kawan, saudara mara ataupun polis. Ini nasihat yang bagus. Setakat sampai itu saja. You buat report polis dan kita akan jalankan siasatan. Okey tuan. Itu kalau dah ditipu. Tapi di penghujung perbincangan kita ini paling penting untuk kita ingatkan kepada penonton-penonton kita, ada banyak isu ini kalau nak dibincangkan ada banyak. Tapi perkara pertama, macam mana untuk kita elakkan diri kita daripada menjadi mangsa penipuan. Nombor 2, tentang keldai akaun ni. Apakah langkah-langkah yang harus kita lakukan? Jangan mudah mungkin kita bagi pinjam akaun ke, dan bagaimana untuk mengelakkan diri kita juga menjadi mangsa kepada keldai akaun ini? Okey, pertama sekali saya selalu nasihatkan kepada semua orang di luar sana. Jadilah manusia normal. Manusia normal ni maksudnya dia boleh fikir secara logik dan rasional. Logik dan rasional. You tak pernah jumpa orang tu, macam mana orang tu nak bagi you hadiah? Itu juga Takkan tak boleh fikir lagi. Zaman bercinta dulu pun nak tunggu hadiah daripada boyfriend pun lambat. Apatah lagi yang you tak pernah berjumpa. And then ni saya nak cakap ni, kena masing-masing kena sedar diri. Betul. Kerugian yang besar selalunya wanita-wanita yang berumur sebab duit dia banyak. Duit dia banyak, duit pencen, duit KWSP, duit beli macam-macam duit lah. Saya selalu cakap kepada mereka ini, tolonglah you sedar diri. Takkanlah pilot tu nak cari you. Apa dekat dalam kapal terbang tak jumpa ke stewardess lain selain you? Ni agak kasar ni. Saya kena cakap ni peluang dia ni. Saya bila masuk TV ni lah saya nak cakap. Minta maaf doktor. Doktor dia pendekatan dia baik sikit. Saya tak boleh, saya keras. Maksudnya jarak umur dan sebagainya. Kita kena fikir itulah. Kena sedar diri. Kena sedar diri. Zaman sekarang, kalau you, ni nasihat saya, tolong dengar. You nak bercinta, you pastikan jumpa depan-depan bertentang mata. Media sosial itu semua you jangan layan. Jadi yang DM dalam media sosial itu sorry lah tak layan. Janganlah. Macam ni dah jumpa kan? Bolehlah DM. Contoh. Tapi tuan sikit sebelum ni kan. Tapi itu untuk mereka yang
Tuan Rahmat cakap tadi normal. Tetapi bukan saya kata yang tak abnormal tak. Tapi bukan semua mempunyai willpower yang kuat. Bukan semua mampu untuk nak menahan kan. Kadang-kadang mereka itu sebab terjebak. Jadi kita kena tahu juga bila dah terjebak macam mana nak sedar dan macam mana nak cepat-cepat keluar daripada itu. Jadi sebab kita tahu ada setengah itu mereka bila kita dalam keadaan tertekan, stres kita lebih, keupayaan untuk kita buat keputusan dah tak cantik waktu kita siap. Sebab itulah Fiza bila dia stres dia beli banyak handbag. Sebab dia punya dah lari dah. Tapi dia belum kena scam lagi. Dia lepas tu kena scam dengan penjual beg. Lepas tu tengok bil kredit card. Dah gaduh. Jadi kita kena juga consider mereka yang mungkin terganggu sedikit cara mereka membuat keputusan pada itu. Jadi macam mana kita nak membantu mereka ini? Untuk mereka yang normal, yang boleh dengar cakap, yang boleh tu kita ikut. Jadi kita kena ada alternative pathway untuk mereka yang terlebih ataupun berbeza sedikit. Okey, baik Fiza, saya suka dengan watak-watak yang digunakan. Dia macam debush tepat kena kat muka kita. Kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tetamu kita, Tuan ASP Rahmat Fitri Abdullah dan juga Dr. Haziq Zakaria atas pelbagai perkongsian dan juga tips-tips berguna untuk kita semua golongan gunakan. Okey, kita akan mungkin buat sambungannya lagi. Tapi sebelum tu Tuan, kalau mungkin mereka yang ada masalah sebegini, ke mana harus mereka pergi untuk membuat laporan ataupun sebagaimana? Apa caranya? Okey, kita ada banyak kemudahan. PDRM dah sediakan banyak kemudahan untuk digunakan oleh orang-orang di luar sana. Saya kongsikan di sini. Kita ada National Scam Response Center, pusat panggilan untuk mereka-mereka di luar sana. Jika tak dapat hubungi saya, nak hubungi saya tapi tak dapat. Telefon 997. Telefon minta dapatkan nasihat ataupun dah kena scam, telefon nanti dia akan bagi tahu apa step yang sepatutnya untuk dibuat. Yang kedua, amalkan setiap apa pun yang you berhadapan, you semak terlebih dahulu. Semua orang yang dia semak dulu, dia takkan kena scam. Melalui apa? Semak Mule. You Google je, Semak Mule, dia akan keluar kat situ. Masukkan nombor akaun dan juga nombor telefon. You download Uskol. Nak Semak Mule leceh kan, malas kan? You download Uskol supaya nama-nama yang keluar tu you boleh tahu dah orang keluarkan kat situ, scammer ke apa. Tapi saya lakukan tu, Semak Mule. Bagus. Cumanya proses tu ada lah. And then kita akan berusaha untuk membantu semua orang dengan pelbagai cara. Kita juga sekarang ini sedang berkolaborasi menghasilkan satu filem scam. Filem Opa. Cerita pasal love scam. Ini best. Relate dengan Korea tadi sebab nama dia Opa. Okey, jadi jangan cerita habis sekarang. Tak boleh. Ini nak bagi yang promosi ni panas. Okey, jadi apa yang paling penting sekali, ada macam-macam platform yang telah pun disediakan. Jadi bagi anda penonton-penonton, kadang-kadang kita perlu cakna juga ibu, ayah kita ataupun ahli keluarga kita yang jauh, jiran-jiran tetangga kita yang mungkin duduk keseorangan dan sebagainya. Kita boleh memberikan informasi ini kepada mereka bagi mengelakkan daripada diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita daripada menjadi mangsa scam ini. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita. Terima kasih. Masa begitu mencemburui kita. Nasibnya singkat kan? Ada banyak lagi yang kita nak kongsikan. InsyaAllah ada rezeki dan peluangnya kita kongsikan topik ini di masa yang akan datang. Kita nak berehat dahulu seketika. Bagi anda yang merindui Aizat Amdan, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bersama dengan beliau.